Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk sains hari ini, kita belajar masih lagi tenaga. Minggu lepas, bentuk tenaga. Okey? Bentuk tenaga, tenaga kinetik, tenaga keupayaan, tenaga kimia, tenaga suria. Okey? Hari ini ada pertambahan sikit, iaitu perubahan bentuk tenaga. Dia bentuk tenaga juga, tapi hari ni, minggu ni kita fokus kepada perubahan. Okey? Perubahan bentuk tenaga. Maksudnya tenaga tu dia berubah. Dia dalam satu objek ke, satu perbuatan ke, apa sajalah. Dia tenaga dia tak satu. Dia berubah dari satu tenaga ke tenaga yang lain. Itu maksudnya perubahan bentuk tenaga. Macam dia ada tulis kat sini. Okey. Tenaga dia tak hilang, dia tak hapus, tetapi dia boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dia berubah. Okey, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Minggu ni itu yang kita nak tengok. Macam mana yang dia berubah tu. Okey, sebelum tu tengok dulu. Okey, kat sini tengok dulu. Ada dua tanda. Simbol anak panah ke kanan. Okey, simbol anak panah ke kanan. Berubah kepada. Bacaan dia berubah kepada. Kalau simbol tambah, okey, maksudnya dan. Simbol anak panah ke kanan ni berubah kepada maksudnya. Okey, kita baca berubah kepada. Okey, macam mana? Jom kita tengok. Contoh dia bagi. Semasa mengayuh basikal. Tenaga apa yang ada? Tenaga apa yang masuk dalam semasa mengayuh basikal? Semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada kita makan. Kita makan kan untuk dapat tenaga kimia. Untuk kita dapat tenaga, kita dapat daripada makanan, iaitu tenaga kimia. Okey. Berubah kepada tenaga kinetik. Macam mana tu? Tenaga kimia maksudnya tenaga yang kita dapat dari makanan. Okey. Berubah kepada sebab anak panah tu kita baca berubah kepada. Tenaga kinetik. Kenapa tenaga kinetik? Kan awak kayuh basikal bergerak kan? Tenaga kinetik iaitu tenaga yang bergerak. Jadi itu maksudnya perubahan bentuk tenaga. Di dalam waktu kita mengayuh basikal, tenaga kimia yang ada tersimpan dalam badan kita berubah kepada tenaga kinetik sebab kita bergerak, kita mengayuh. Okey, tak apa, tak nampak. Kita teruskan lagi. Contoh dalam menghidupkan televisyen. Maksudnya televisyen kalau tengah padam tak ada apa perubahan tenaga. Tapi once kita dah on, okey, aku tak tengok TV lah. Once kamu dah on, buka remote, on televisyen, TV, ada perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Macam mana? Okey, tenaga elektrik, sebab TV guna elektrik kan? Adakah guna bateri? Tak ada. Tenaga elektrik tukar kepada tenaga cahaya. Betul? Nampak cahaya kan? Kalau tak nampak cahaya, macam mana kamu nak nampak gambar dalam TV? Kemudian, sekali dengan cahaya tu ada apa? Sebab itu simbol tambah. Ada bunyi. Takkanlah awak tengok TV, tengok gambar je, tak ada bunyi suara. Ada bunyi kan? Jadi, tenaga elektrik yang berlaku berubah kepada tenaga cahaya. Okey, dia menghasilkan cahaya dan tenaga bunyi. Dua-dua berlaku serentak, kita buat dan. Simbol tambah. Sebab dua-dua berlaku serentak. Okey. Tengok lagi. Tak faham tak apa, kita tengok lagi. Menyalakan api. Awak tengah nak bakar sampah ke, awak nak nyalakan lilin ke, ini kita nak tengok. Tenaga sewaktu menyala, api menyala, apa yang ada? Tenaga kimia. Kenapa tenaga kimia?
Sebab tenaga kimia adalah tenaga yang tersimpan dalam bahan bakar. Berubah kepada tenaga haba. Rasa panas kan? Dan tenaga apa lagi? Cahaya. Selain haba, cahaya juga terhasil. Okey. Awak tengok penggunaan berubah kepada anak panah ni. Tenaga haba tambah tenaga cahaya. Okey, boleh tengok dalam buku teks kamu sekali. Okey, lepas ni tengok sekali lagi dalam buku teks kamu. Muka surat 128. Okey. Ini waktu menyalakan api. Jom kita tengok apa lagi. Semasa terjun, macam baru ni sukan Olimpik, sukan terjun. Apa yang mula-mula dah namanya terjun, mestilah dari atas. Bila dari atas, dia ada apa? Tenaga keupayaan. Ingat tak? Bila objek tu, sesuatu tu dia berada di atas ataupun diregangkan ataupun dimampatkan, dia mempunyai tenaga keupayaan. Kemudian tenaga keupayaan ni ditukar kepada apa? Kinetik. Berubah kepada, anak panah tu berubah kepada tenaga kinetik sebab dia bergerak. Nampak dia bergerak. Kemudian dah kinetik, dia bergerak, kemudian masuk dalam air. Bunyi percikan air. So berubah kepada tenaga bunyi. Last sekali kat sini, tenaga bunyi. So baca dia macam mana? Tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga bunyi. Ada 3 jenis tenaga yang berubah kat sini. Okey. Saya rasa boleh nampak jelas lagi ni. Itu maksud perubahan tenaga. Dia berubah. Next. Waktu kita nyalakan lampu suluh. Waktu lampu suluh tak menyala, tak ada apa. Tapi once kita dah menyalakan, kita petik butang lampu suluh ni, apa yang jadi? Mula-mula tenaga kimia. Kenapa tenaga kimia? Dia bukan tenaga elektrik ya. Tenaga elektrik nanti dulu. Tenaga kimia dulu. Sebab apa? Sebab kita menggunakan sel kering. Kita gunakan bateri. Bila sesuatu objek gunakan bateri, dia mesti gunakan tenaga kimia dulu. Start dengan tenaga kimia. Lepas tenaga kimia, baru kita tenaga elektrik. Tenaga kimia, tenaga yang tersimpan dalam bateri ni, ditukarkan kepada elektrik. Tapi mula-mula mesti kalau benda tu ada, ingat bateri, ada sel kering, dia mesti start dengan tenaga kimia, kemudian berubah kepada tenaga elektrik, sebab ada elektrik dalam bateri ni. Kemudian dia hasilkan apa? Dia hasilkan cahaya dan haba. Dua-dua serentak. Jadi dia buat tambah kat sini. Okey. Haba dan cahaya. Panas kan? Bila lama-lama lampu menyala, dia bukan setakat cahaya, kita akan rasa haba juga. Okey. Jadi nak baca dia, tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Ini masa menyalakan lampu suluh. Itu perubahan untuk tenaga. Ada lagi. Jom kita tengok. Contoh banyak tak apa, baru kamu faham. Guna kalkulator. Guna kalkulator. Okey. Tenaga suria. Kenapa tenaga suria? Sebab dia guna ada panel suria. Kalau awak perasan lah. Kan? Kalau rumah dia ada kalkulator, cuba kamu ambil. Cuba awak tengok ada sel suria sikit je dekat atas tu ataupun dekat bahagian tepi tu. Okey. Suria dia tukarkan kepada tenaga, berubah kepada tenaga elektrik, kemudian berubah kepada tenaga cahaya. Keluar kat sini baru awak nampak nombor. Okey. Itu waktu menggunakan kalkulator. Okey. Seterusnya, ketika kenderaan bergerak. Nak bergerak, mesti isi minyak. Minyak, petrol adalah
tenaga kimia. Okey. Tenaga kimia kan dia ada 3 kan. Terdapat dalam makanan, terdapat dalam bahan api fosil macam petrol, gas asli. Okey, terdapat dalam sel kering atau bateri. So nak naik dia, isi minyak dulu. So dia tenaga kimia, dia berubah kepada tenaga kinetik sebab dia bergerak. Sebab dia bergerak. So tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Dan last sekali, semasa fotosintesis. Tengok je pokok duduk macam tu. Dia sebenarnya pun dia guna tenaga. Macam mana dia guna tenaga? Dia dapat tenaga cahaya. Tenaga cahaya dia apa? Matahari. Okey. Kemudian diserap oleh daun kan. So masuk dalam jadi berubah kepada tenaga kimia. Dia tersimpan dalam kanji, tersimpan jadi makanan. So nanti kita ambil daun ke buah ke kita makan untuk mendapatkan tenaga. Tenaga ni adalah tenaga kimia. Okey, saya tahu kamu masih lagi tak faham, tak apa. Okey, minggu ni kita belajar je perubahan bentuk tenaga. So hari ni awak kenal dulu. Kita tulis nota dulu sikit. Nanti kita buat latihan, lama-lama awak akan faham. Okey, macam mana yang dikatakan perubahan bentuk tenaga? Perubahan bentuk tenaga dia mesti ada anak panah. Okey, dia mesti ada anak panah. Anak panah ni maksudnya berubah kepada. Okey, berubah kepada. Macam dikata tadi, tenaga dia tak musnah, tetapi dia berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, dia boleh berubah bentuk. Cuba kita tengok kat sini. Tenaga apa yang terlibat awak rasa? Kat atas ni apa? Tinggi kan? Duduk tinggi kan? So tenaga keupayaan. Kemudian dia bergerak, tenaga kinetik. Kemudian dia naik atas balik, tenaga keupayaan lah. Kemudian dia turun balik, tenaga kinetik. Itu maksudnya. Dia berubah dari satu tenaga ke tenaga yang lain. Itu maksud perubahan bentuk tenaga untuk hari ini. Jadi untuk hari ini, kamu tulis nota sikit. Okey, macam saya terangkan tadi, ada 8. Okey, ada 8. Awak tulis hari, tarikh, kemudian tajuk dia hari ini kita belajar tentang perubahan bentuk tenaga. Lepas tu nombor 1 tadi, contoh dia semasa mengayuh basikal. Awak tulislah kat bawah dia. Okey. Yang 2 sama jugalah, menghidupkan televisyen. Kemudian bawah dia apa dia? Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya tambah tenaga haba. Macam tu juga terusnya. Nombor 3 sampailah nombor 8. Last sekali apa? Semasa fotosintesis. Tulis. Tenaga cahaya berubah kepada tenaga kimia. Itu je. Tak payah tulis describe. Simple macam saya buat nombor 1 ni saja. Okey, boleh nampak? Buku teks muka surat 128, 129, 130. Apa-apa masalah tak faham boleh PM tanya saya, bukan senyap. Okey. Selamat menulis nota hari ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih.